Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pohon ara. Kami di Maktik Mai mengucapkan selamat datang. Semoga perkongsian membawa sejahtera. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Tuan Penceramah kita, Tuan Aiman Amri, sahabat perjuangan di Maktik Mai dan hadirin yang sudi meluangkan masa bersama-sama untuk mendengar perkongsian program kesedaran kesihatan mental MTM yang bertajuk Mengurus Anxiety si anak kecil pada malam ini. Saya, Dr. Amir Ayu Abdul Rashid selaku moderator ingin memulakan sesi sedikit perkongsian pengenalan mengenai Tuan Penceramah kita. Okey, Tuan Aiman Amri atau nama penanya Aiman Psychology ialah mental health advocate yang aktif menyebarkan kesedaran kesihatan mental kepada rakyat Malaysia. Beliau ialah seorang graduan sarjana muda Bachelor of Science in Psychology dari University of Nottingham, United Kingdom dan kini sedang melanjutkan pelajaran dalam Master of Human Sciences in Psychology, Clinical and Counselling di UIA Gombak. Beliau aktif di media sosial dengan lebih daripada 250,000 pengikut ramai telah memberi ceramah dan latihan tentang kesihatan mental kepada lebih 100 institusi akademik, kerajaan dan korporat dalam dan luar negara, telah menulis 3 buah buku dalam kesihatan mental dan telah muncul di dalam banyak program rancangan media sosial terkenal di Malaysia. Okay, inspirasi beliau adalah untuk menjadikan psikologi sebagai topik yang menarik untuk dipelajari, menggunakan pendekatan casual agar mudah difahami oleh masyarakat Malaysia dan juga dalam memahami pemikiran dan tingkah laku manusia secara praktikal tanpa mengurangi perspektif saintifik bidang ini. Tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Tuan Aiman Amri untuk meneruskan sesi perkongsian beliau pada malam ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Dr. Amy atas pengenalan dan juga pembukaan majlis kita hari ini. Okey, pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Boleh dengar suara saya dengan jelas Saya dah betul-betul depan muka dah ni. Boleh dengar jelas Okey, alright. So, terima kasih kepada mereka respon. Hari ini kita nak bercerita mengenai, saya kuatkan mic. Should be lebih kuat dah ni. Lebih jelas. Okey. Hari ini kita akan bercerita berkenaan topik bagaimana nak mengurus anxiety si kecil kan. Yang pertama sekali, terima kasih kepada pihak Maktud Mai atas jemputan hari ini. Saya berasa berbahagia dan berbesar hatilah apabila dijemput daripada satu organisasi yang besar dalam pendidikan kesihatan kepada rakyat Malaysia seperti Maktud Mai untuk berkongsi topik kesihatan mental. So hari ini, malam ini kita masa tak banyak. Kita ada 1 jam sahaja. Tapi apa benda yang saya boleh janjikan adalah kita cuba nak jadikan buku pula. Perkongsian hari ini santai, relax dan tak terlalu formal. Sebab saya percaya hari ni lah Jumaat kan. Apa benda lah semua orang Jumaat tapi tengok webinar. Kalau Jumaat ni sepatutnya lah hari di mana kita keluar makan dengan keluarga kan, kita enjoy, kerja dah tak ada esok Sabtu kan. Tapi hari ni saya berterima kasih kepada anda, kita ada lebih kurang dalam 55 peserta dan saya percaya dekat Facebook lebih ramai sebab saya tak dapat nak buka Facebook dekat mana untuk belajar topik bagaimana nak mengurus anxiety si kecil. Tapi sebelum kita mulakan topik anxiety si kecil kan, sebab anxiety ni adalah sejenis emosi, dia adalah sejenis perasaan. Jadi apa benda yang saya nak kita buat sama-sama, simple saja aktiviti. Boleh tak anda tulis kat ruangan chat atau kalau siapa tonton di Facebook boleh tulis di ruangan komen apa khabar emosi sekarang. Apa khabar emosi sekarang? Senang je, just bagi tahu je. Sekarang cara jawabnya macam ni. Contohnya nama apa dan sekarang rasa apa. Kalau tak nak tulis nama panjang pun tak apa, tulis macam tadi yang kuning tu, tulis nama Aiman gembira. Ataupun Ali bahagia. Contoh tadi kita ada Hafiz sedih. Apa saja emosi. Anda boleh tulis kat ruangan chat dan kalau rakan-rakan yang menonton di Facebook boleh tulis di ruangan komen. Apa khabar emosi anda sekarang? Sekadar untuk kita berkenalan dengan emosi sendiri. Okey, terima kasih Hidayah Ismail. Dia kata tenang. Nora letih. Okey, thank you Nora sebab bagi tahu. Nisa syukur, masya-Allah. Tanya. Nur penat. Okey, it's okay penat hari ni Jumaat kan.
Nero happy. Okay, thank you Nero. Rasa happy sekarang. Ayah emosi kurang baik. Okay, thank you for sharing that Ayah. Afif penat. Okay. Kita ada banyak jenis emosi yang ada dekat sini. Kemudian kita ada Wardah. Dia kata dia rasa frust. Okay, thank you for sharing that Wardah. Rasa frust. Maybe something happen kan. Kita tak tahu apa. Hopefully dia permudahkanlah apa-apa urusannya yang berlaku. Sekejap saya betulkan sikit shape slide saya. Okay. Ziha, emosi happy. Okay, that's good. Lina penat. Syah excited. Kak Ta bersyukur. Hamidah busy. Siti risau. Banyak berfikir dan pelbagai lagi lah. Okay. Dan kalau anda perasan kan, jawapan daripada yang diberi ni, kan, kita ada 55 peserta dan Facebook, minta maaf saya, rakan-rakan di Facebook, saya tak dapat nak baca orang komen. Mungkin Dr. Hafiz yang baca ni boleh hantar dekat saya dekat Twitter, link Facebook Live, supaya saya boleh, sambil-sambil tu saya baca lah. But it's okay. Kita ada pelbagai jenis emosi dekat sini dan tujuan kenapa saya bertanya soalan berkenaan emosi ni adalah untuk membantu anda semua fahami bahawa sebelum kita nak cerita anxiety si anak kecil ni, kita sendiri kena faham anxiety tu apa. Sebab kecil ke, besar ke, tua ke, muda, semua orang ada pelbagai jenis emosi, tapi cara interpretasi tu mungkin berbeza. Okay? Dan bila sebut pasal emosi kan, anda rasa anxiety ni adalah di bawah kategori emosi yang positif ke negatif? Adakah anxiety ini sejenis emosi yang positif atau emosi yang negatif? Okey, Nazihah kata negatif. Ada yang kata negatif. Okey, ada orang kata positif tak? Kan, kalau kita perasan emosi ni kan, bila sebut emosi positif, emosi negatif, Nur Azin, dia dua-dua terus kan, jawapan selamat. Bila sebut pasal emosi, kita selalu membayangkan emosi ni dia macam terbahagi kepada dua macam ni lah. Emosi positif ni biasanya emosi yang bahagia, kan, gembira, senyum, nampak excited. Tapi emosi negatif nampak air mata mengalir, muka geram, ni belakang saya ni, kening-kening berkerut. Kita membayangkan emosi biasanya terbahagi kepada dua macam ni. Tapi sebenarnya, bila sebut pasal emosi, there's no such thing as positive emotion or negative emotion. Tak ada istilah yang kata emosi positif ke emosi negatif. Sebab apa? Sebab kita semua ada emosi yang tertentu mengikut situasi yang kita alami. Saya bagi contoh. Saya nak tunjuk kepada anda satu video bagaimana seorang pesakit anxiety menceritakan masalahnya dan sama-sama kita tengok apa dia cakap. Tapi sebelum tu saya menyorok sekejap. Okey, jom kita tonton sama-sama. I can't breathe. I have migraines, numbness, weight loss. I live with it every day. The illness that I'm suffering from is an anxiety disorder, and it deserves to be treated like any other illness. But it's not. Kan? Daripada video yang pendek tadi, tak sampai seminit pun, anda perasan tak dia sebut beberapa simptom? Apa contoh masalah yang dia alami? Apa isu yang diceritakan? Simptom-simptom yang disenaraikan, dia kata, tak boleh nafas, betul. I have migraine, numbness, sakit kepala, mungkin tangan menggigil, kita tak nampak tadi kan. Sakit dada, nafas sesak. Dan illness yang dia suffering adalah, dia panggil sebagai anxiety disorder. Dan anxiety disorder ni adalah, pada asalnya, dia adalah, kita panggil apa, dia adalah satu emosi yang asas, tapi dia berlebihan daripada sepatutnya. Kita cerita dulu pasal anxiety, baru kita sentuh macam mana dia berkaitan dengan kanak-kanak. Ni belakang saya ni ada satu roda yang kita panggil sebagai roda emosi. Sekejap saya tukar gambar besar sikit. Roda emosi. Roda emosi ni kata bahawa setiap kita manusia ada pelbagai jenis roda emosi yang kita alami. Contohnya roda emosi ni maksudnya manusia ni dia membahagikan ada 8 jenis emosi yang teras. Kalau anda nampak kat sini ada 8 emosi yang teras, dan 8 emosi ni dia mengikut situasi yang kita alami. Contohnya kalau ambil warna merah tu, merah ni adalah anger, kemarahan.
Kemudian kita ada warna orange, anticipation. Kita ada kuning, kita ada joy, trust, fear, surprise dan juga sadness serta disgust. Ada 8 jenis emosi yang teras yang kita alami dan ke-8 ni dialami mengikut situasi yang kita hadapi. Kita tak boleh kata bahawa, contohlah kalau kita kata anxiety dia positif atau tidak. Kita tak boleh kata anxiety tu adalah benda negatif. Sebab apa? Sebab kalau kita kata anxiety tu negatif, bermaksud kita sudah salah faham maksud anxiety itu sendiri. Emosi hanya emosi. Dia tak ada baik, dia tak ada buruk, dia hanyalah emosi mengikut situasi yang kita alami. Contohnya, kalau saya bagi gambaran ringkas lah. Katakanlah anda yang tengah berjalan-jalan. Ni saya buat berjalan kan. Berjalan. Duk jalan-jalan tu. Kemudian tiba-tiba ada ternampak ada seekor anjing. Saya ni mulut saya punya lukisan ni tak pandai sikit. Banyak ni anjing. Teruk sangat anjing kan. Tapi bayangkanlah ni ada anjing. Dan anjing ni nampak anda dan anda nampak dia. Anda nampak dia, dia nampak anda, anjing tersebut. Dan bila kita nampak anjing kan dengan gigi yang tajam kan, dengan mulut dia yang macam macam tu kan, dengan dia punya mata berair kan, badan dia macam dah ready nak attack, dah melompat-lompat ke kita kan. Kita pula yang tengah ada dekat sini kan, bila ternampak ada anjing tengah jalan-jalan, ternampak ada anjing. Apa yang terjadi? How do you feel inside you? And what happened to your inside inner experience? Apa you rasa bila you nampak ada anjing liar depan mata? Yes, ketar lutut, betul. Wadatul, ketar lutut lagi. Kan? Dah ketar. Lagi? Emosi rasa apa? Berdebar, yes. Anjing tu tak attack lagi pun. Takut, betul. Takut dengan apa? Takut dengan, bukan kita punya bukan takut dengan anjing. Tapi kita takut dengan possibility yang boleh terjadi daripada ada anjing kat situ. Maksudnya, kita tak takut anjing tu, tapi kita takut macam mana kalau anjing tu gigit. Macam mana kalau anjing tu kejar. Macam mana kalau anjing tu lompat. Kan? Kita tak takut dengan anjing tu. Sebab apa? Sebab kalau kita nampak anjing yang bertuan, yang berikat, kita tak takut. Sebab apa? Sebab possibility yang kita sebut tadi, dia kurang. Sebab diikat, dia jinak dan sebagainya. Jadi, bila kita berada dalam situasi macam ni, kita akan rasa berdebar, rasa takut, rasa risau. Sebab apa? Sebabnya, badan kita telah masuk ke satu fasa yang dipanggil sebagai sympathetic. Ni, sympathetic. Maaf lah tulisan saya buruk sikit. Sympathetic nervous system, iaitu sistem saraf manusia di mana bila kita ada ancaman yang kita kena hadapi menyebabkan kita jadi takut. So, waktu sympatheticnya yang semua anda sebut kan, kata ketar lutut, risau, takut, nafas jadi cepat kan. Kita punya jantung pun berdegup laju. Nafas pun jadi cepat. Sebab apa? Sebab ada ancaman yang kena hadapi depan mata kita ni. Ni anjing ni. Depan mata ni. So, sympathetic ni biasanya nak, bahasa mudahnya lah yang biasa orang panggil fight or flight lah. Fight or flight. Ataupun ada satu lagi, freeze. Fight or flight ni maksudnya adalah satu mode badan kita, kan, jantung laju, nafas cepat, darah mengalir ni, saluran pernafasan jadi luas. Sebab apa? Sebab kita nak bersedia nak ada burst of energy, sama ada kita nak fight, lawan dengan anjing ni, baling batu ke, kan, angkat kayu, gunakan tangan, ataupun flight, kita lari. Flight terus kan. Maksudnya nak bersedia nak berlari. Sebab tu kita nampak anjing. Biasanya orang yang nampak anjing dan dia terkejut, mata dia mesti macam ni, macam ada anjing. Kan, mata terbuka luas. Jarang lah saya tahu, bukan jarang, saya tak pernah nampak lah orang yang ketakutan. Bila dia nampak anjing ke, dia akan macam, ada anjing. Kan, biasanya mata akan terbuka luas. Sebab apa? Sebab scientifically speaking, your body is preparing for a threat, di mana bila mata terbuka luas, cahaya lebih banyak masuk dalam kita punya mata dan kita akan lebih nampak jalan mana yang aku nak ambil selepas ni. Aku nak ikut lorong tu ke, aku nak lari ikut lorong ni ke, ataupun aku nak lompat ikut bawah kereta ni ke. Dia akan mula terbuka luas sebab nak bersedia dengan ancaman ni. So, ini adalah normal. Fasa normal seorang manusia di mana kita ada fight or flight. Kemudian, lepaskan kita dah lari kan, contoh tadi dah. Kita pun dah lari, lari kan. Dan anjing dia pun kejar, dan akhirnya dia dah tak tahu ke mana dah. Dan kita pula dah lari dan kita dah selamat. Katakanlah kita dah selamat berada dalam bangunan kan.
Pintu pun dah kunci. Dan anjing ni, dia akan masuk dekat sini kan. Dia cakap, tak boleh nak masuk, tak boleh nak masuk, tak boleh nak masuk sebab pintu kunci. Ataupun pintu tu tulis tarik. Tapi anjing tu tak pandai tarik. Dia pandai tolak kan. Sorry, hamba. So, dia tak boleh nak masuk. What happened to you? You kat dalam ni, macam mana perubahan yang berlaku pada diri you? Is there any changes? Rasa lega? Yes, betul Ju. Rasa lega kan? Sebab apa? Kan, boleh tenang. Lagi, selain daripada rasa lega, what happened to the jantung yang laju tadi tu? Yang tengah duk-dak tu, dia akan slowly, nafas pun dah rasa tenang balik. Kan, betul, rasa selamat. Peluh-peluh tadi pun dah mula akan kering. Sebab apa? Sebab kita sudah bebas daripada threat tadi. Macam kita cakap tadi, you're not fear because of the dog, but you fear the potential threat daripada dog tu. So, kita dah mula tenang dan akhirnya anjing ni pun give up. Dia kata, tak apalah, aku pergi kejar orang lain yang mungkin tak ada dalam rumah. Kan. So, dia pergi cari tempat lain. Kan. Dan anda pun tenang. Rasa selamat. So, bila anda dah rasa selamat, dekat sinilah kita panggil badan akan masuk yang dipanggil sebagai parasimpatetik. Teruk tulisan. Parasimpatetik. Dia sama macam simpatetik tapi tambah para juga depan. Bermaksud, dia akan jadi terbalik kepada fight or flight tadi. Kita panggil sebagai relax and digest. Apa maksud relax and digest ni? Maksudnya, badan kita akan mula relax, jantung pun mula berdegup macam biasa, nafas pun kembali normal, dan kita akan masuk ke fasa yang tenang balik, parasimpatetik. Dan ini normal. The anxiety yang muncul daripada fight or flight, dia akan mula berkurangan the level of intensity. Sebab apa? Sebabnya, anjing tadi tak ada. The threat is no longer there. So, bila threat dah tak ada, ketakutan tak ada lah. So, ini konsep asas untuk faham pasal anxiety. Semua masih okey Kalau rasa macam term terlalu saintifik, macam susah nak faham ke, just tanya je. Saya boleh explain lebih ringan lah. But hopefully ini cukup santai untuk faham. Sebab topik anxiety ni panjang. Tapi saya ringkaskan dalam satu analogi macam ni supaya anda mudah faham. Okay. So in this particular situation, ini adalah kita panggil sebagai emosi yang melibatkan anxiety, fear and anxiety. Nak bezakan fear anxiety ni untuk orang biasa senangnya. Fear ni biasanya ketakutan pada yang kita nampak. Anxiety adalah ketakutan pada benda kita tak nampak. Dan fear, contoh macam nampak anjing, fear. Tapi bila kita nak keluar rumah, kita risau kalau anjing tadi ada lagi ke tak. Tapi kita tak buka pintu lagi. So that comes anxiety. Sebab apa? Macam mana kalau ada anjing datang? Macam mana anjing tadi kejar balik? Macam mana kalau anjing tadi dah belajar cara nak tarik pintu instead of tolak? So itu adalah anxiety. The fear of something that you cannot see. You are imagining situation, imagining perasaan dan sebagainya. So anxiety ni adalah normal part of human punya emotion yang kita nak cerita malam ini. Okay, sekarang melihat daripada konsep ini kan, ada orang di mana anjing tadi tu dah tak ada. Kan, asalnya mungkin anjing ni dekat sini. Sekejap, saya cari balik mana dah anjing ni. Dia dah merajuk pergi tempat lain. Ni dia anjing. Naik balik. Okay, anjing ni, ada orang, yes, dia takut dengan anjing ni. Tapi, bila anjing ni dah tak ada, anjing dah pergi, badan dia masih tak mampu nak masuk ke parasimpatetik. Dia masih lagi kekal dan ketakutan tu, anxiety tu masih ada. Sebab apa? Because anxiety yang saya sebut tadi, the fear of something that might happen, potentially happen, that could happen. What if? Bahasa mudah kan, bukan filem Marvel tu. Tapi what if? Macam mana kalau aku keluar ada anjing? Macam mana kalau aku keluar anjing tadi tengah tunggu? Macam mana kalau anjing tadi hilang tapi dia panggil member dia datang yang pandai buka pintu? The fear of what if ni menyebabkan orang tu ada anxiety, menyebabkan dia tak dapat masuk ke fasa yang dipanggil sebagai parasimpatetik tadi. Dia akan kekal berada simpatetik kat sini. Sepatutnya yang normal tadi tu, simpatetik, bila dah tenang, anjing dah tak ada, dia akan masuk ke parasimpatetik. Betul? Tapi, orang yang ada masalah anxiety, di mana badan dia akan sentiasa stuck dekat sini. What if, macam mana kalau, kenapa aku buat macam ni, patutnya aku tak buat macam ni, macam mana kalau ni, apa jadi kalau, dia akan terus tenggelam. Sebab apa? Sebab anxiety tu dah mengawal dia. Instead of dia yang mengawal anxiety.
So, emotion that supposed to be helping you, menjadikan kita survive, kan? Sebab ada anjing kan, dia nak survive lah, ada fight or flight, nak lari, nak lawan. So, waktu tu simpatetik diperlukan. Tapi orang yang ada masalah anxiety, emosi yang sepatutnya nak menyelamatkan dia, menyebabkan jadi punca masalah. Sebab apa? Because the anxiety stays. The anxiety stays. Dan inilah cabaran kepada, bukan setakat anxiety to stay je, tapi boleh jadi dia punya sensor untuk detect fight or flight tadi tu menjadi terlebih sensitif. Maksudnya apa? Maksudnya macam ni. Satu isunya adalah dia punya sympathetic anxiety tu tak hilang, dia kekal. Yang kedua, dia akan jadi mudah sensitif. Mudah sensitif ni maksudnya adalah kalau keadaan anxiety ni dia alami secara berterusan. Contohlah kalau anda keluar dari rumah, setiap kali keluar rumah je nampak anjing, setiap kali keluar rumah je nampak anjing, keluar rumah je nampak anjing. So apa yang jadi? Lama-lama badan you akan mula adapt bahawa kalau aku keluar rumah ni ada anjing kat luar. Dia dah mula sedar kan. Baru mak cakap okey hari ni dah hari nak pergi sekolah atau dah hari nak pergi kerja, dia dah terus anticipate bahawa akan ada anjing depan rumah. Dia kadang-kadang tak keluar lagi, dia baru nampak pintu je, tak buka kunci lagi, dah rasa takut dah. Dan bila dia buka pintu, dia akan buka, dia tengok lintai ada tak anjing kan. Sebab apa? Sebab badannya dah mula jadi hypersensitif, mudah anxiety kepada ketakutan yang dialami setiap hari. So, dua faktor yang kita risau kat sini. Iaitu yang pertama, yang tadi saya kata, anxiety stays in the body because the body cannot find the feeling of comfort tu. Dan yang kedua adalah apabila badannya mudah takut, mudah anxious, mudah prone, more sensitive to anxiety. Menyebabkan trigger sikit je terus rasa anxious. Dia terdengar bunyi, tapi rumah 10 rumah ke belakang, tapi dia dah takut kat sini. Sebab apa? Sebab alami setiap hari lama-lama badannya menjadi cepat takut dengan benda tu. Jelas part ni? So this is the very basic definition of anxiety issue yang kita nak sentuh hari ni. Okay? Alright. So sebelum saya masuk dengan lebih mendalam sebab saya nak relate kepada situasi kanak-kanak pula, sebab ini adalah anxiety secara general. Ada apa-apa soalan yang anda tak clear daripada sharing hari ni? Ni saya kompres 2 jam punya webinar penjelasan pasal anxiety. Freeze tu apa? Okay, good question. So freeze ni adalah tambahan di mana orang tu terkelu. Dia nampak anjing dan dia terdiam, dia terkelu, otak jadi blank, dia tak tahu nak buat apa. Ini pun antara isu yang boleh terjadi daripada sympathetic. So freeze ni biasanya kalau kita tengok situasi yang kalau kita ambil bukan anjing, contohnya orang yang bekerja kan, katakanlah assignment ataupun kerja report makin banyak nak kena hantar, dia kadang-kadang orang tu jadi blank, dia tak tahu, mungkin terlalu banyak task yang kena siap. Contohlah ada 10 report yang kena buat, lepas tu 2 slide dan satu lagi KPI report yang kena buat, dia akan jadi blank. Aku nak start mana satu dulu. Dia jadi blank dan dia akan numb. So freeze tu boleh jadi badan physically, boleh jadi your cognitive pun boleh jadi freeze. Tak nak saya masuk, saya tak perasan. Iman, tak tidur lagi Iman? Okey, tak apa. Okey, so jelasan freeze. Okey, jadi kalau kita relate balik, kita masuk ke second half of the sharing, iaitu macam mana kaitan anxiety ni kepada kanak-kanak. Okey, so by showing this issue kan, di mana jantung berdebar, takut, kan, mudah anxious, more sensitive. Pada pandangan anda sebagai orang dewasa, apa contoh situasi yang boleh menjadi anjing kepada anak-anak? Anjing tu maksud threat tadi dah. Trigger dia untuk jadi muncul anxiety. So anda rasa kalau kita letakkan diri kita dalam hidup sebagai anak kecil kan, mungkin tadika ke ataupun sekolah rendah, apa contoh situasi yang boleh menjadi threat kepada dia? Okay, good. Ada yang kata ibu bapa. Thank you Anastasia Norish kata ibu bapa. But depends on the behavior lah. Saya tak pasti sama the whole ibu bapa apa yang ibu bapa buat. Orang asing, yes. Betul. Good. Takut dengan orang tak kenal kan, especially kalau anak first time hantar ke tadika, first time masuk sekolah,
Dia ada separation anxiety, nak berjauhan dengan ibu bapa yang dia dah biasa dan nak berjumpa dengan orang yang dia tak kenal. Ugutan, yes, good. Ugutan daripada ibu bapa. Contoh kalau anak, kalau buat macam ni, papa buat ni, pukul bang. Kita dah ada ugut macam tu, boleh munculnya ada anxiety. Kena marah sebab misbehave, okay, that's good. Bully, yes, selalu kena marah. Exam, yes, budak-budak sekolah, yes. Mak besarkan mata, yes, kan. Kadang-kadang ayah dah mula macam suara tekan tu, dia akan mula dah ada warning kan. So a lot of things that can make them feel the anxiety. Kita tak kata mana salah mana betul dulu, kita belum masuk part tu. Kita just nak tahu apa contoh trigger yang boleh menjadi isu anxiety kepada anak-anak. And kembali balik kepada konsep asal kita tadi, anxiety itself is not a problem. It's just a human emotion. Itu memang normal manusia bila berhadapan dengan sesuatu yang mengancam nyawa dia. Yang kita nak risaukan adalah apabila anxiety tu, yang tadilah dua kerisauan kan, dua concern. Iaitu yang pertama, dia punya anxiety ni stays. Dia tak kembali ke fasa relax and digest walaupun threat tu tak ada. Contohnya exam dah habis dah. Sepatutnya happy. Tapi dia stay in the anxiety sebab dia risau macam mana aku dapat okey ke, kalau aku balik mak ayah aku marah macam mana, aku malukan mak ayah aku macam mana, aku dah patut anak sulung, aku kena ni. Dia stays the anxiety. Dan isu yang kedua adalah dia more sensitive to be anxious. Dia mudah takut. Baru nampak ayah dia balik dari rumah je terus berlari masuk bilik takut kan. Apa saja dia buat itu menjadi isu anxiety. Sebab apa? Sebab dua benda ni yang menjadi concern pada dia. Okey. So kita dah nampak apa contoh trigger, maka kita kena buat formula macam ni lah, bahasa mudahnya. Untuk bagi orang faham konsepnya macam ni. Ini anak kecil campur trigger. Trigger ni adalah benda yang anda cerita tadi lah dekat ruangan komen kan. Kena marah, kena ugut, kena bully, kena besarkan mata dan sebagainya kan. Dan bila ada trigger, resepinya adalah ada budak dan ada trigger. Trigger tu masuk ke stimuli dia. Stimuli tu maksudnya dia nampak, dia dengar suara ke, dia rasa dan sebagainya. Sekejap Kemudian formula ni dia akan menghasilkan resepi simptom. Okey. Simptom ni lah hasil daripada anxiety tadi. Dan simptom ni kita bahagikan dia kepada 4 jenis. Sebelum kita belajar nak mengurus dia punya anxiety, kita belajar dulu macam mana anxiety tu menjadi simptom pada dia. So jenis yang pertama, simptom yang pertama kita panggil sebagai simptom simptom emosi. Feelings. Anxiety tu adalah feelings je lah. Anxiety, fear, rasa resah. Ini semua adalah emotion. Kemudian simptom kategori yang kedua kita panggil sebagai simptom pemikiran. Anda rasa macam mana pemikiran kanak-kanak kecil yang tengah anxious? What comes to their mind? Macam mana? What comes to, kalau kita tak bayangkan anak kecil pun kita sendirilah. Yes, betul, betul. Matilah aku. Dia akan ada muncul that kind of thoughts. Dia macam, matilah aku. Lagi? Apa lagi suara-suara yang akan muncul dalam kepala dia? Matilah aku ni mungkin bila dia buat silap dan dia tahu hukuman on the way. Kan? Ataupun kalau kita ambil konteks pelajar sekolah. Macam mana exam esok? Betulkah aku jawab tadi? Dia akan ada kepada future. Something yang doesn't happen yet, tapi kerisauan tu dirasai pada masa sekarang. Ini semua adalah pemikiran orang yang ada dalam mood anxiety. Kemudian kita ada fasa yang dipanggil sebagai physical. Simptom berbentuk physical. Physical tadi yang kita dah cerita tadi lah. Sesak nafas, mata terbeliak, jantung berdegup laju, darah mengalir cepat, tangan menggigil. Ini semua adalah simptom physical. Ini saya tak sentuh lah sebab kita dah cover tadi. Kemudian yang terakhir adalah simptom kita panggil sebagai tingkah laku ataupun behavior. So behavior ni adalah benda yang kita boleh nampak daripada pelakuan seseorang. Anda rasa kanak-kanak yang tengah anxious, macam mana dia punya tingkah laku? Will they be watching Netflix?
ataupun main Roblox, orang yang tengah anxiety. Macam mana tingkah laku orang anxiety? Okay, tantrum, good. Mengelak, yes, exactly. Mengelak, okay lagi. Menjauhkan diri, yes. Sebab apa? Sebab ingat balik formula yang tadi lah. Dia tak nak rasa simptom tu, kan? Sebab apa? Sebab ni dia jumpa trigger, iaitu contohlah ayah dia tengking ke ataupun kerja rumah tak siap, cikgu dia dah on the way nak marah ke, itulah trigger dan simptomnya anxiety tadi. So bila dia menjauhkan diri, dia nak elakkan supaya trigger ni tak ada. So formulanya bila tak ada trigger, so simptom tak muncul lah. Kurung diri dalam bilik, dia internalize kan. Contoh internalize ni maksudnya dia menangis seorang-seorang, dia tak jumpa dengan orang, dia duduk dalam bilik, dia senyap je bila tanya, dia jawab sepatah, tanya 4 patah dia jawab sepatah juga ataupun tak jawab langsung, ataupun dia senyap je, mulut monyok je. Itu adalah contoh macam mana seseorang yang internalize dia punya simptom anxiety tadi. Dan bila dia buat benda macam ni, inilah kita panggil sebagai behavior ataupun tingkah laku. So all this 4 jenis simptom yang kita boleh perasan yang berlaku kepada seseorang kanak-kanak yang mengalami anxiety. Belum cerita pasal anxiety issue, kita baru cerita perasaan anxiety itu sendiri. Okey. So macam mana nak mengurus simptom anxiety dialami ni? Dekat sinilah datangnya poin yang penting. Kalau anda lihat dekat sini kan, antara emosi, pemikiran, fizikal dan tingkah laku, mana satu yang anda rasa paling, bukan paling lah, senang untuk diuruskan? Senang kita nak handle. Senang kita nak ubah. Antara emosi, pemikiran, fizikal dan tingkah laku. Mana yang antara senang kita nak ubah? In your opinion. Okay, Faizal kata fizikal. Dia kata tingkah laku. Okay, fizikal. Yes. You are on the right track. Syafariah dia kata pemikiran. Okay, memang ada sejenis teknik. Bukan sejenis lah. Banyak jenis teknik dalam terapi psikologi untuk mengurus pemikiran yang anxiety. Tapi, kemampuan untuk belajar teknik mengurus pemikiran tu, kanak-kanak mungkin belum lagi. Sebab nak mengurus pemikiran ni dia ada kita panggil apa, the ability cognitive level yang tinggi sikit lah. Nak sedar fikiran kepala macam nak mengurus, apa teknik nak mengurus, itu dia boleh buat, tapi untuk kanak-kanak belum lagi. Kita boleh ajar, tapi bukan ajar directly cara buat, tapi lebih daripada kita yang guide dia. Jadi kita ambil yang kita boleh bantu dia untuk uruskan, iaitu physical dan behavior. Fizikal dan tingkah laku. Dua ni antara yang kita boleh uruskan. Dan kita kena ingat, simptom ni kan, kenapa kita bagi kepada 4, walaupun dia di bawah anxiety, dia terbahagi kepada 4. Simptom ni yang menariknya, bila kita ubah satu, contohlah kalau saya ubah behavior kan, orang yang menyendiri. Kalau kita ambil seseorang yang ketakutan dengan, contohlah dia rasa takut sangat dengan exam dan dia menyendiri dalam bilik, dan bila mak ayah datang bilik, ketuk pintu dan masuk dan berborak dengan dia dan ajak keluar makan, kan, ajak pergi dapur dan makan sama-sama, anda rasa apa perubahan yang berlaku? Will there be any changes to the child? Bila dia keluar dari bilik dan mak ayah ajak keluar makan, mak ajak dia mungkin borak-borak ke, maybe just not to untuk selesaikan masalah itu, but will there be any changes? Yes, perubahan sementara. Ini kita panggil sebagai coping mechanism. Sebab kita bukan menyelesaikan isu anxiety, trigger anxiety. Kita baru nak menyelesaikan simptom dulu. Tujuan kenapa kita nak selesaikan simptom, sebabnya bila kita tengah dalam mood anxious, you will be emotional. Kan, takut, risau, gelisah. And bila emotion take over, rational akan tenggelam. So bila rational tenggelam, tak boleh nak selesaikan masalah tadi. Contoh dia risau homework tak siap kan.
emotion akan takut, risau dan sebagainya. Waktu tu dia tak ada masa dah nak fikir apa teknik aku boleh buat, apa macam mana cara nak ni dan sebagainya. Apa teori apa yang aku boleh buat untuk selesaikan anxiety, nak selesaikan homework, aku nak buat pakai software apa. Dia tak ada masa. Sebab apa? Sebab waktu tu ketakutan assignment ataupun kerja rumah belum siap dan dia akan dimarahi oleh guru selepas tu. Okey. Norazian tanya, adakah fizikal termasuk gastrik? Gastrik tu boleh jadi termasuk di bawah dia. Shaking, yes, betul. Shaking pun di bawah simptom fizikal. Jadi perubahan sementara seperti yang Anisah cakap ni, inilah antara contoh yang kita boleh buat yang dipanggil sebagai coping mechanism. Coping mechanism ni maksudnya adalah kita nak stabilize seseorang tu sekejap. Bagi dia stabilize, so waktu dia stable, itulah kita bantu tenangkan dia. So tadi ada orang kata, boleh peluk untuk tenangkan mereka. Yes, exactly. Peluk tu salah satu cara untuk menenangkan simptom yang tengah anxious tadi. Sebab dalam pelukan seorang ayah atau seorang ibu yang sayang pada dia akan menghasilkan hormon oksitosin, dan rasa ketenangan tu akan muncul menyebabkan dia punya tadi yang tengah simpatetik tadi tu, yang ini dia akan jatuh ke fasa menjadi parasimpatetik. Sebab oksitosin ni dia mampu menurunkan stress level. Sebab bila kita anxious, kita ada satu hormon ni dipanggil sebagai kortisol. So bila kortisol level tinggi, itu simpatetik. So bila kortisol rendah, itu parasimpatetik. So antara cara nak mengurunkan kortisol yang tinggi tadi adalah dengan oksitoksin. Hormon oksitoksin terhasil bila kita panggil sebagai physical touch. Peluk, kiss, belai kepala, hug dia, bagi dia menangis. That is all perkara yang kita boleh buat untuk bagi dia soothe the anxiety tu. Okay? Alright. So, kita kembali balik kepada physical dengan behavior tadi. Kalau kita melihat kepada konsep dekat sini, dan kita lihat macam mana physical dan behavior, selain daripada kita peluk, selain daripada kita kiss ke atau kita gosok kepala dan sebagainya, antara cara yang kita boleh buat adalah kita bagi mereka faham satu teknik yang dipanggil sebagai latihan pernafasan. Ingat balik konsep tadi yang kita sebut kepada simpatetik versus parasimpatetik. Bila simpatetik, nafas laju, ingat tak? Kan nafas jadi cepat, dada rasa sesak. Sebab apa? All the breathing tu menjadi laju. Dia macam dia akan jadi cepat. Dan bila jadi cepat, dia akan jadi hyperventilating dan kita punya kitaran oksigen pun tak stabil. Sebab apa? Sebab you inhale more than you exhale tu, dia tak fully oksigen tu digest masuk dalam badan. Sebab apa? Sebab perubahan nafas tu terlalu cepat. Inhale, exhale tu terlalu laju. So, cara kita nak redakan dia supaya dia masuk ke parasimpatetik ni adalah dengan mengawal pernafasan. Mengawal pernafasan ni maksudnya adalah form breathing macam ni. Kan breathing yang kan, bayangkan ibaratnya macam dia buat breathing laju tu. Bayangkan kalau dalam ni lebih kurang 2 saat lah. Ni saya just letak tau je bagi anda nampak. Contohnya macam dalam masa 2 saat dalam masa 2 saat tu, sebab pernafasan laju menyebabkan dia berlaku 3 kitaran, 3 cycle. Jadi apa yang kita nak buat adalah kita nak slowkan pernafasan dia supaya dalam masa 2 saat tu mungkin pernafasan jadi 1 cycle je. Iaitu waktu orang normal. Contoh kita normal kan. Tu saya inhale dan saya exhale tu saya lebih daripada 2 saat. Maksudnya kita nak 1 cycle je dalam 2 saat. Ni just nombor contoh yang saya bagi. Okey. Jadi, bila kita lihat daripada keadaan ini, macam mana nak memperlahankan pernafasan dia adalah dengan latihan pernafasan. Tapi nak ajar latihan pernafasan ni susah. Kanak-kanak, kita orang dewasa mungkin kita boleh belajar lah, ada science behind it, cara kita nak buat. Tapi untuk anak-anak, kan, nak bagi dia orang faham tu, tak cukup masa. Jadi ada satu teknik yang biasa kita buat dalam terapi bersama kanak-kanak yang kita panggil sebagai bunga dan lilin. Ada siapa familiar tak dengan term ni? Bunga dan lilin. Kan ada yang pernah dengar ke? Saya pernah share dekat saya punya Twitter dulu.
Betul, wadatul. Dia dah baca kan. Bunga dan lilin. Bunga dan lilin ni adalah satu teknik yang kita boleh buat untuk mengawal pernafasan kanak-kanak yang tengah anxiety. Contohnya, kita bayangkan mereka mereka saya nampak Nur Azim punya soalan, nanti saya jawab. Kita suruh kanak-kanak ni bayangkan ada bunga depan dia. Contohlah dekat tangan saya ni bunga. Ni bukan bunga tau, ni air, tapi just bayangkan. Kita suruh dia bayangkan ada bunga dan kita minta dia hidup. Kemudian letak bunga dan kita ambil lilin. Bukan lilin betul lah. Bayangkan ada lilin. Dan kita minta dia hembus lilin. So, perbuatan menghidu bunga dan meniup lilin itu adalah latihan pernafasan sebenarnya. Kalau tak ada objek, kita suruh bayangkan macam ni lah. Biasanya kalau dengan pesakit kanak-kanak, saya akan buat macam ni. Bayangkan macam dekat tangan ni, bunga. Macam ni kelopak lah. Bayangkan ni kelopak. So, dia bau. Kemudian bayangkan jari ni sebagai lilin. Dan kita kena beritahu dia yang lilin tu jauh dan dia kena tiup lama. Kalau tak nanti dia akan jadi sini lah. Dia akan jadi, dia hidup betul lah. Panjang. Tapi bila tiup, dah. So, bila tiup, tu pendek sangat. Kita nak dia tiup panjang. Ingat balik pernafasan dia, kita nak perlahankan. So, bagi dia panjang. Macam, baru satu cycle. Ingat bunga ada 5 kelopak kan. So, buat lagi. Bunga yang kedua. So, tukar jari pula. Dan ulanglah benda ni beberapa kali sehingga kita masuk ke sehingga dia cukup 5. Kan bayangkan 5 kelopak kan. Cukup 5 hidur dan hembus. Tiup 2, 3, 4, 5. So ada 5 lilin dekat sini yang dia boleh buat. So indirectly, bila kita belajar dia untuk menghidu bunga dan meniup lilin, indirectly kita telah mengajar dia teknik pernafasan. Indirectly. Dan kanak-kanak ni kita kena faham mereka ni lagi mudah untuk buat aktiviti bila ada game. Kan, bila ada analogi, bila ada benda. Kalau kita cerita ada adik kena tarik nafas, hembus, dia susah nak buat. Tapi kalau kita buat game, jom kita hidup bunga, kita tiup lilin. Dan buat berulang kali untuk membetulkan balik dia punya simpatetik menjadi parasimpatetik. Okey? Masa dah tinggal 30 minit kan. Okey, tak apa. Saya nampak ada, kalau kita sendiri boleh ke try teknik ni? Ya, boleh. Sebenarnya breathing exercise ni kepada semua. Cuma term bunga dan lilin ni kita nak bagi kanak-kanak tu mudah faham. Kita pun boleh. Kita pun boleh. Kalau dengan pesakit saya, biasanya remaja, saya suruh dia buat kek birthday. Saya suruh dia bayangkan ada kek birthday dan dia nak tiup setiap lilin mengikut umur dia. Kalau kanak-kanak, mungkin dia nak excited sikit. Kita suruh banyak guna tangan ni, bunga, lilin. Berapa, ada soalan tertinggal tadi kat atas Nur Azian. Dia kata anxiety dan kanak-kanak biasanya umur berapa? Okay. It goes back to the basic yang kita sentuh tadi. Anxiety ni adalah emotion. The feeling anxious is a normal human punya emotion. Baby baru lahir pun ada anxiety. Kan, contoh kalau dia menangis, dia tak dapat susu dan dia cari mana mak dia nak bagi susu. That also can be part of anxiety. Dia feel anxious. Dia first time hantar ke rumah pengasuh. Dia takut dengan muka orang tak kenal. Especially baby yang umur 1.5 tahun yang dah kenal muka kan. Dia tahu muka guardian dia, iaitu mak dengan ayah yang setiap hari dia nampak. Sebab bila nak susu, muka ni lah bagi. Bila dia nak bubur, muka ni lah bagi. Bila pampers dah penuh, dia rasa tak selesa, muka ni yang tukar pampers dia. So dia ada develop that kind of trust to the guardian. So bila ada muka lain, tapi muka dia percaya tak ada, that also can be part of anxiety. So emotionally, anxiety ni adalah normal. Semua kita panggil semua umur ada. Okay. Okay, adakah anxiety ni antaranya punca ialah overthinking? Okay, it can be that or the other way around. It can be because of anxiety menyebabkan you jadi overthinking, ataupun boleh jadi sebab you overthinking yang menyebabkan anxiety tu muncul. Okay. So anxiety ni dia adalah macam umbrella term. Overthinking ni adalah part of the symptom from anxiety. So selain daripada overthinking, dia ada negative thinking, dia ada rasa risau, kita panggil sebagai apa? Apa tau risau? Saya lupa dah. Dia ada dalam CBT punya ni. Dia ada rasa risau, dia ada rasa overthinking,
Ada negative thinking, dan yang paling kita nak kena paling jaga-jaga lah apabila dia dah jadi simptom fizikal yang melampau, iaitu ke arah panik. Panik ni biasanya dia dah macam end of the product lah. Okay, berapa tempoh untuk latihan pernafasan jika berlaku anxiety? Buat seberapa banyak yang boleh. Minimum 1 minit. Minimum 1 minit. Dan make sure dia buat tu dalam keadaan yang dia fokus pada pernafasan lah. Bukannya dia buat tapi contohlah dia punya contoh macam kita ambil analogi anjing tadi kan. Contoh analogi anjing tadi. Teknik pernafasan ni kita dibuat apabila threat tu dah tak ada. Maksudnya macam ni. Bayangkan kalau kita takut anjing tadi kan. Mana anjing tadi dah hilang dah. Bayangkan kita takut anjing dan kita buat latihan pernafasan bila anjing tu depan mata. It will not be helpful. Sebab apa? Sebab waktu itu memang you kena rasa anxious. You kena lari, nak kena fight, nak kena flight. So you need that anxiety to boost the energy untuk berlakunya sudden urge of energy nak lari ke, nak lompat ke, nak mengelak kan. Tapi bila keadaan dah tenang, tapi badan tak masih lagi tak jatuh ke fasa tenang, waktu itulah kita buat deep breathing tadi untuk tenangkan balik, turunkan balik. Okay, jelas part tu? Alright. Kita berapa tempoh latihan pernafasan jika berlaku anxiety? Okay, kita nak jawab. Ada orang tanya dekat Q&A ni, Dr. Amy, saya terus jawab ke ataupun Dr. Amy akan baca dekat penghujung ni? Presentation masih ada lagi ke? Kan kalau nak selitkan boleh je. Kalau dah presentation tak berapa banyak dah. Sebab ni dah kira dah penghujung dah. Sebab pengurusan pada emosi anxiety ni kita ambil kepada dua tadi lah. Iaitu pengurusan melalui fizikal dan pengurusan melalui behavior. Dan kalau kita lihat dekat sini, silap pula. Kalau kita lihat dekat konsep yang kita cerita kat sini, fizikal ni adalah breathing, latihan pernafasan, bunga dan lilin tadi tu. Behavior ni adalah kita ubah tingkah laku kepada yang positif. Contohnya kalau dia menyendiri, kita ajak dia keluar. Kalau dia tak nak keluar, kita ajak dia borak. So whatever yang opposite to the behavior yang terhasil daripada anxiety tadi. Kalau dia mundar-mandir, contohnya dia takut-takut, dia risau, dia duduk pusing-pusing dalam bilik, duduk mundar-mandir, dia tak boleh duduk diam. So help them keep calm by doing the opposite. Duduk dan bercakap pasal tu. Sebab kena ingat, anxiety ni dia ada energy nak kena keluar kan. Ingat tak, dia sudden burst daripada fight or flight tu, dia ada energy nak kena keluar. So bila ada energy nak kena keluar tu, kita kena keluarkan energy tu melalui antaranya pergi bersenam, pergi berlari, ajak dia buat exercise, physical activity, supaya ada cara untuk anxiety ni keluar. All this energy tu keluar. Tapi bukan bermaksud bila dia takut dan tu kita minta dia bersenam. Bukan. Bersenam ni dibuat di luar pada waktu tu. Sebab tu pentingnya gaya hidup yang sihat. Dia kena selalu keluar rumah, dia kena ada aktiviti yang mengeluarkan peluh, dan dia berlari dengan kawan-kawan. So ada cara untuk dia keluar dan gunakan energi yang terkumpul tu. Okay. Alright. Jadi saya rasa ni dah sampai ke penghujung. Saya dah cover part ini. Sebab apa? Sebab cara ni yang penting yang kita kena handle. Jadi sebelum kita tutup, sebelum Dr. Amy baca ada satu Q&A tadi tu, saya just tutup dengan satu kata-kata simple lah. Bila sebut pasal anxiety kan, kita kena ingat beberapa benda sebenarnya yang menyebabkan kita ataupun membuatkan kanak-kanak tu tertekan, ataupun kanak-kanak tu terkorban lah bahasa mudahnya kan. Bukannya isu anxiety yang dialami tu. Maksudnya bukannya trigger tu. Contoh dia takut dengan kerja rumah ke, ataupun dia takut dengan kena marah ke. It's not about that situation. Tapi yang kita kena bantu dia untuk belajar adalah dalaman dia. The reaction dia terhadap situasi tu. Sebab dia tak boleh nak ubah apa yang berlaku kat luar kan. Contoh kalau dia dah kena marah. Memang kena marah. Dia tak boleh nak tukar benda tu. Ataupun kalau dia ada kena bully. Dia susah nak ubah perubahan kena bully tu. Tapi apa dia boleh buat adalah untuk dia belajar macam mana nak deal dengan situasi tu. How to be proactive.
Contohnya, tadi kita belajar latihan pernafasan, kita ajar pasal kita bantu dia untuk belajar teknik mengenali emosi dan sebagainya. Dan kalau melibatkan bully, ada melibatkan orang atasan dan sebagainya. So, the kind of respond tu lah yang kita nak dia belajar. Okay? Alright. Jadi saya rasa itu saja. Hopefully apa yang saya share ni bermanfaat kepada semua, dan insyaAllah kalau siapa yang ada Facebook ke Twitter ke social media mana-mana, boleh je follow saya. Cari je nama Aiman Psikologi. Okay, alright. Saya rasa itu saja daripada saya. Saya rasa ada soalan nak dibaca ni. Saya serahkan kepada Dr. Amy. Okey, baiklah. Terima kasih Tuan Aiman Amri atas pembentangan dan perkongsian yang sangat menarik pada hari ini. Actually ada dua soalan. Satu di ruangan Q&A webinar ini dan satu lagi di Facebook. Saya bacakan soalan di Q&A webinar ini. Macam mana untuk dealing dengan persekitaran? Contoh kalau seseorang sudah biasa dalam persekitaran A, semua di persekitaran A adalah normal, tapi bila dia masuk persekitaran B yang mana keadaannya hampir serupa dengan persekitaran A, dia akan mengalami anxiety. Bagaimana cara untuk mengatasi? Okey, jap. Okey. Saya kurang jelas sebab dia kata nak deal dengan persekitaran. Dia dah biasa dengan persekitaran A, normal. Tapi bila masuk persekitaran B, yang keadaannya macam A, dia ada anxiety. So saya kurang jelas macam mana boleh jadi anxiety kat situ. Sebab kalau dia kata A dengan B hampir sama persekitaran, so why does the anxiety happen? Unless kalau ada tambahan elemen lain. Contohnya mungkin dia punya anxiety tu A okey, tapi bila masuk ke B tu ada tambahan, mungkin dekat situ ada bos ataupun ada guru besar yang dia tak suka, atau ada sesiapalah yang dia nak kena deal yang menyebabkan ada tambahan elemen yang menyebabkan dia muncul anxiety. So nak ubah persekitaran ni memang susah. Kita tak boleh nak ubah. What we can learn adalah to adapt to the situation. Yang penting jangan elak. Most of the case yang kita jumpa adalah kerana kita tak pandai nak mengurus anxiety dalam diri, ataupun kanak-kanak ni mak bapak dia tak pandai handle anxiety anak-anak, menyebabkan we tend to make them withdraw from the situation. Dan kalau kita tengok kepada gambar yang saya lukis tadi kan, kita nak larikan dari dia daripada tiga. Maksudnya kalau dia tak suka cikgu ni, jangan jumpa cikgu ni. Kalau dia takut kena ni, jangan buat. Benda tu memang okey di mana dia takkan ada rasa anxiety, sebab bila trigger tak ada, anxiety pun tak ada lah. Tapi bila kita buat macam tu, kita telah mengecilkan dia punya zon selamat dia. The safety zone yang dia ada tu, kita telah mengecilkan dia. Maksudnya mungkin dia akan lari dari situ dan dia rasa selamat. Tapi by doing it, they will learn on lari daripada konflik. Sedangkan seorang kanak-kanak, dia perlu belajar macam mana nak berhadapan dengan konflik. So waktu nak berhadapan, kena mengurus emosi. So bila skill tu tak ada, menyebabkan dia akan membesar. Ni kalau berterusan, dia akan membesar dengan selalu lari daripada tanggungjawab. Dia tak nak buat kerja, dia tak nak elak benda-benda yang stres. Sebab apa? Sebab dia terbiasa untuk withdraw from the source of anxiety. So apa yang kita ajar dia adalah, dia withdraw tu boleh, tapi menjadi sebagai coping je. Maksudnya withdraw, calm yourself, do the bunga and lilin, tenangkan diri, buat aktiviti yang menyenangkan, dan kembali balik kepada situasi yang buat you rasa anxious tadi. Contohnya kerja rumah banyak lagi tak siap, esok nak kena hantar, dan dia jadi panik, dia jadi takut sangat. So what we should let them learn adalah untuk dia tenangkan diri, buat bunga lilin, dan kembali balik ke meja study tu dan buatlah kerja. Rancanglah mana nak kena hantar, mana nak kena buat, mana yang paling senang, mana yang paling susah, mana yang boleh siap banyak. Dia datang selepas situasi tu. Tapi kalau kita bagi dia lari, maksudnya withdraw, lari terus daripada tanggungjawab sebab dia tak nak rasa anxious tu, tak nak tahu sekolah, esoknya ponteng, tak menyelesaikan masalah. Yes, they will not feel anxiety sebab trigger tu tak ada, tapi dia tak menyelesaikan masalah. Sebab dia akan develop satu pengalaman ataupun satu trait personality dari dirinya adalah bila berlakunya konflik, aku lari daripada konflik. So be careful. Okey, soalan kedua, bagaimanakah cara menangani anxiety kanak-kanak autism? Adakah sama dan sebagainya? Okey.
So dekat sini susah sikit nak jawab sebab anxiety pula. Autism itself is a spectrum, dan bila ada spectrum bermaksud cara berhadapan tu berbeza-beza. Cara manifestasi simptom tu pun lain. Maksudnya macam ni. Let's say dia punya anxiety, kanak-kanak autism, cara dia mengurus anxiety, saya percaya biasanya dia ada satu tindakan yang kita panggil sebagai stress stimulation. Stress stimulation atau bahasa orang luar panggil steaming. Steaming ni adalah aktiviti di mana dia nak calm balik dia punya nerve. Ada budak autism yang saya jumpa, dia akan mengulang-ulang pergerakan tangan. Dia akan buat macam ni, dia akan pergerakan tangan. Ada yang dia buat ada yang buat tangan macam ni, ada yang menggoyangkan badan. Kita rocking body back and forth, dia akan goyangkan. Ada yang pusing-pusing, buat bulatan. Sebab apa? Sebab bila dia buat aktiviti tu, itu dia akan calm the nerve. Dia ada satu self stimulation dia buat tu, di mana dia nak regulate balik dia punya diri yang tengah tak regulate tadi. Dan bila dia buat tu, dia jadi tenang balik. So you need to find out what is your child punya cara untuk tenangkan diri. Tapi dia ada dua fahaman kat sini. Ada fahaman kadang-kadang yang saya jumpa di mana kita nak kurangkan steaming tu, di mana kita tak nak dia gulangkan tangan, kita ajar dia untuk hands nice semua kan. Tapi cabarannya lah itu cara untuk dia menenangkan diri. Sebab anxiety daripada autism boleh jadi contohnya overload dia punya sensory issue. Contoh tempat yang bising, orang ramai, orang tak kenal, waktu majlis kahwin ke, waktu raya baru ni, dia jadi terlalu overwhelmed dengan sensory overload kita panggil, yang dia alami sekeliling, menyebabkan dia akan masuk ke meltdown. Di mana dia tak boleh nak handle dah. So by that time, kita kena mampu untuk tenangkan dia. Tapi aktiviti peluk yang kita cerita tadi can be hard to do untuk anak-anak autism yang ada isu tak nak dipeluk. Ada isu kan, di mana kan autism salah satunya adalah di mana dia punya social punya connection tu dia ibaratnya macam hilang. Ibaratnya tak ada, dia tak suka dipeluk, dia tak pandang mata, dia tak kiss, dia tak salam. So jadi challenging bila kita nak tenangkan dia untuk buat. Jadi dekat sini penting untuk tahu macam mana anak tu punya self stimulation yang dia boleh bantu dirinya. Antara yang saya tahu adalah contohnya one of my kids yang saya pernah jaga autism dulu, cara ibu bapa nak tenangkan dia waktu dia tengah, bukan anxiety je, any kind of situasi tantrum yang dia kat luar, meltdown yang dia alami dekat luar adalah mak ayah dia ada satu lagu yang dia orang nyanyi. Dia macam ada satu macam lullaby yang dia orang dah biasa nyanyi bila-bila anak-anak ni tak okey. Ada juga yang saya tahu ibu bapa autism yang guna apa panggil tu, essential oil. Yang dia kata bau tu boleh menenangkan. But it depends on the kid, sebab ada budak tak suka bau. So because it's a spectrum, every respon tu berbeza. Yang penting kita tahu konsep dia tu, to calm the nerve. So apa cara anak autism tu boleh calm the nerve? So ibu bapa lebih tahu. Okay. Saya rasa setakat ini sahaja soalan-soalan yang dah diberikan oleh pendengar dan penonton webinar pada hari ini. Maka dengan ini, terima kasih kepada Tuan Aiman Amri, penceramah kita pada malam ini, dan juga kepada hadirin yang meluangkan masa bersama-sama kita. Semoga perkongsian ini memberikan kita lebih insight dan membuatkan kita lebih cakna kepada anak-anak dan juga kanak-kanak di sekeliling kita, iaitu kita sebagai orang dewasa dan ibu bapa kepada mereka. Dikongsikan di sini ialah QR code dan link untuk e-certificate. Kita tiada CPD pada malam ini. Dengan itu tamatlah webinar kita, dan sila ikuti MacTrip My di semua platform media sosial kami untuk lebih banyak penganjuran program-program yang bermanfaat selepas ini. Dengan itu saya tutup webinar ini dengan Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih semua. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.